ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbahagia Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan ahli jawatan kuasa, sedang jemaah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasanya kita dah sampai ke muka surat 17 bahagian bawah sekali, Imam Ghazali. Betul ke pun tak? Muka surat 17 bawah sekali, Imam Ghazali pernah mengkritik. Ada yang tanda? Betul ke di situ terhentinya? 20? 24. Jauh ke depan dah. 24 dekat mana? Termasuk ke dalam perkara-perkara tersebut. Itu. Ya. Nah. Nah. Baik. Jadi yang dibahaskan di sini ialah bagaimana kepincangan dalam proses membasmi kemungkaran ini. Ada dia punya gradingnya. Ada yang sekadar makruh, ada yang jelas haramnya. Tiba-tiba diutamakan untuk membasmi yang makruh, tetapi dibiarkan yang haram, bahkan bertambah pula yang haram. Ialah dalam konteks kita di Malaysia ni sudah naik pula satu jenama, namanya Timah pula tu. Ataupun bertambahnya cabutan-cabutan judi misalnya, ya. Jadi berkempen habis-habisan menentang rokok, sedangkan rokok itu masih ada khilaf, asalnya ialah makruh, ya. Tetapi tidak berhabis-habisan untuk membasmi kemungkaran yang melibatkan dosa, dan dosa itu adalah dosa besar. Dan juga berbahas-bahas dalam perkara yang ada khilafiyah, misalnya dalam soal fotografi, ya, dalam soal purdah, dalam soal nyanyian. Jadi perkara-perkara macam fotografi, angkat gambar, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, tapi nak tumpu pada yang itu, nak tumpu pada yang itu. Termasuklah purdah, maknanya khilaf, bukan semua mewajibkan tutup muka. Ia adalah maknanya ada perbezaan pendapat dalam soal kewajipan, yang ijma'nya ialah tutup seluruhnya kecuali muka dan tapak tangan. Tapi tentang wajib ke tidak menutup muka, itu khilaf. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Tiba-tiba nak tumpu benda yang begitu, yang khilaf itu. Sedangkan ada yang lebih utama, iaitu apa? Iaitu kempen menutup aurat. Ya, kempen menutup aurat. Ya. Itu lebih utama. Kemudian di buku surat 24 termasuk dalam perkara tersebut adalah banyaknya kalangan muslimin memberikan perhatian berlebihan memerangi, menghalang dosa-dosa kecil, sementara dosa-dosa besar mereka biarkan, mereka lupakan. Sama ada dosa besar dalam soal syirik akidah, seperti seseorang mendakwa dia mengetahui perkara yang ghaib, sedangkan alimul ghaib adalah Allah. Alimul ghaibi wash syahadah, ya. Allah lah yang tahu bila kiamat. Tiba-tiba dia mendakwa dia tahu kiamat, ya. Termasuk yang mesti ditentang ialah soal sihir, ya. Jadi
Ini melibatkan dosa besar, boleh melibatkan juga syirik, ya. Perbomohan kubur sebagai masjid, dalam erti kata sujud ke kubur dan tawaf kelilingnya. Kemudian nazar-nazar yang haram, ya, bernazar untuk berbuat sesuatu sedangkan ianya adalah salah, yang haram. Menyembelih korban untuk diberikan kepada orang yang sudah mati, menjamu, ya, maknanya makhluk-makhluk halus. Ini semua akidah yang menyeleweng, yang itu tidak fokus, ya, tiba-tiba fokus kepada dosa-dosa kecil, ya. Sedangkan ini melibatkan soal syirik, yang soal yang menyembelih korban untuk orang lain, untuk menjamu, ya tak? Makhluk halus ke, untuk menjamu orang yang sudah mati ke. Meminta pertolongan kepada orang yang sudah berada di kubur, perbuatan seumpamanya yang dapat mengeruhkan kesucian, kemurnian iman dan akidah. Sedangkan di antara tanggungjawab seorang muslim ialah memurnikan akidahnya, istilah akidah yang salimah, yang sejahtera, daripada syirik, daripada kufur, dan akidah seseorang ataupun dosa-dosa besar dalam soal urusan sosial, melibatkan soal pergaulan bebas, ya, melibatkan soal free sex dan sebagainya, dan juga dalam dosa-dosa besar dalam politik, menghalalkan cara demi kuasa misalnya. Ini semua dosa besar. Mempertahankan kezaliman demi bangsa, ini semua adalah dosa-dosa besar. Seperti tidak adanya sistem syura, ya, membuat keputusan sendiri-sendiri secara diktator, sedangkan wa amruhum syura bainahum, urusan orang Islam itu mestilah ada dua proses, atas ke bawah, bawah ke atas. Mestilah bukan hanya daripada atas ke bawah, ya, tetapi juga mesti daripada pandangan daripada bawah. Proses membuat keputusan yang dilakukan oleh baginda dalam perkara-perkara yang tidak ada nas, baginda bermesyuarat, wa amruhum syura bainahum. Jadi yang itu tiba-tiba ditinggalkan, memerintah secara diktator, single making decision process, ya, secara autokratik, ya. Dan demikian juga tidak adanya keadilan sosial, berlakunya jurang lebar kaya miskin. Yang kaya terlampau-lampau kaya diberikan peluang, ya, untuk lebih kaya, sedangkan yang miskin bertambah miskin, dilengkari dan dikepung oleh hutang demi hutang. Anak hutang PTPTN, mak hutang tekun, ayah hutang alung, hutang seisi rumah. Mulalah pokok peranda rumah, ya, semua dah tension je, semua dah tension. Sebab apa? Dilingkari oleh hutang. Tapi yang kaya melampau pendapatannya, ya. Jadi jurang kaya miskin yang melebar, sehingganya agihan peluang pun tidak saksama, padang tidak rata, ya, memihak kepada yang sudah kaya. Ini tidak adil dalam keadilan sosial. Ini juga adalah dosa besar. Yang tempang, yang pincang, tidak ada kebebasan berkarya ataupun berkreativiti. Kajian-kajian dipendamkan, disimpan, ya, dilipat, digulung. Kajian-kajian apa yang disebut sebagai artificial intelligence di universiti, ya, di peringkat PhD, di peringkat masters. Kajian itu sepatutnya diangkat untuk memberikan kebaikan kepada ummah. Tak ada, ya tak? Dibiarkan teknologi yang tidak kuat, teknologi yang lemah. Asalkan dengan teknologi yang lemah itu ada kelompok yang dapat, ya, dapat tender orang kita, ya. Kalau kita ambil pendekatan yang lain tadi, habislah orang kita punya tender tu. Jadi begitulah, ya, maknanya bagaimana tidak ada kebebasan berkarya, berkreativiti, ya, dan juga bergerak, disekat dan dihalang, ya. Sebenarnya
apa nama ni, Dr. Yusuf Qaradawi ni fokus banyak kepada negara-negara Islam Republik yang banyak menyekat. Namakanlah Republik Arab Syria, Republik Arab Mesir, ya, Republik Arab Libya. Ini memang menyekat kegiatan dan pergerakan rakyatnya, sentiasa diintip, sentiasa dibaca, sentiasa dicurigai. Seseorang itu dianggap bersalah sehingga terbukti dia tidak bersalah. Terbalik, sepatutnya semua orang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Dah. Diktator ini semua orang bersalah di sisi dia sehingga terbukti dia tidak bersalah. Sedangkan kita panggil bara'atul asliyah, everyone is innocent until proven guilty. Semua orang itu tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Tetapi diktator ini semua orang bersalah sehingga terbukti yang dia tidak bersalah. Ini pincangnya, ya, sehingga pergerakan-pergerakan sentiasa dibaca. Ini sedikit pengalaman saya lah. 4 tahun duduk di Syria, 4 tahun duduk di Mesir, tahu sangatlah, ya, bagaimana kepincangan itu. Hak-hak masyarakat sebenarnya masa di Saudi pun, masa di Saudi kita tak boleh berhimpun 8 orang. Kalau ada kasut banyak di luar, masukkan, ya, kalau tidak nanti akan diserbu. Kenapa ada ramai dalam rumah ni? Jadi begitu juga, penuh curiga, ya, penuh curiga. Sebab itu kita bawa masuk ke dalam kasut-kasut. Tak kira lah pengor tak pengor, ya, bawa, ya. Jadi katanya di sini bahawa bagaimana tidak ada kebebasan berkarya, berkarya sini creativity, ya. Sebab apa? Soal kita kata peluang-peluang itu hanya berligar di kalangan kelompok-kelompok yang tertentu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, kreativiti yang baru, nanti akan maknanya menjejaskan pula kelompok-kelompok yang tertentu itu. Jadi tak usah, ya tak? Pakai je lah yang lama, ya tak? Hak-hak masyarakat yang dicabuli, ya, suara mereka, maruah mereka, ataupun kita kata bahawa keseimbangan ekologi dan alam sekitar mereka dicabuli demi pembangunan. Berapa banyak, ya, terjejasnya hak seramai, ya, demi pembangunan. Jadi hak masyarakat dicabuli demi kapitalis, golongan-golongan kaya yang tertentu, ya. Kehormatan manusia dicemari, dicerobohi, ya. Penyerahan urusan kepimpinan bukan kepada ahlinya. Yang penting dia kaya, ya. Yang penting dia tersohor, ada nama, pengaruh. Yang penting dia boleh beli. Who gets, when and where, yeah. By the people and force the people, not by the people, by, and for the people, for. No. You buy them, buy, and then you force them. Kemudian kamu paksa mereka, ya. Jadi udah macam lembu kenyang, ya tak? Kena tarik je dah, cucuk hidung, ya. Jadi akhirnya kepimpinan pincang. Yang naik itu yang sakit, tak ada kualiti semata-mata kerana dia kaya. Ini pemikiran Bani Israel apabila mengkritik Nabi Musa, kenapalah Talut itu menjadi pemimpin kami? Anna yakunu lahul mulku alaina walam yu'ta sa'atan minal mal. Macam mana pula wahai Musa, Talut ini boleh menjadi pemimpin kami sedangkan bukan ada reta. Jadi Bani Israel punya pemikiran nak jadi pemimpin mesti kaya, banyak reta. Begitulah berlaku dalam keadaan masyarakat yang keliru, melihat nak jadi pemimpin mesti nampak kekayaan dia.
Kemudian tabur sikit. Ya, takkan mika je. Kena le tabur. And then by the people and force the people. Ya. By di situ, ya, B-U-Y, ya. Maka urusan kepimpinan bukan kepada mereka yang berhak. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Bila diserahkan kepimpinan bukan kepada ahlinya, tunggulah kebinasaannya. Ya. Pemalsuan suara pilihan raya. Ya. Pasal apa boleh palsu? Ya. Kadang-kadang satu ketika mata dipejamkan, telinga dipekakkan, kemudian disuruh memilih. Seorang buta dijadikan hakim lukisan tercantik. Seorang pekak dijadikan hakim untuk menilai bunyi yang merdu di kalangan peserta. Tempanglah. Maka begitulah kadang-kadang dalam pilihan raya. Tak dapat akses kepada maklumat yang sebenar, ya? Akhirnya disuruh juga membuat pilihan. Ini dia pemalsuan suara berlaku, ya. Termasuklah, ya, pemalsuan suara ini ialah bagaimana ketelusan, bagaimana, ya, kita kata bahawa ketelusan dan juga ada kalanya melibatkan soal memperkotak-katikkan, ya, kawasan-kawasan mengundi dan sebagainya. Ini semua pemalsuan. Dan kadang-kadang ada orang yang dah tak ada pun mengundi juga. Ini semua pemalsuan suara pilihan raya. Pengalaman di Mesir, pengalaman di Syria. Dia ada pilihan raya presiden namanya. Ya, dia ada pemilihan presiden berdasarkan pilihan raya. 99.9 presiden, ya, dapat 99.9. Ada poin satu je yang tak suka dia, lain tu semua suka dia. Apa nama pilihan rayanya apa itu? Nampak benar ngelat, nampak benar ngecek, ya tak? Perompakan harta negara milik rakyat dibolot. Sedangkan dalam Islam Nabi larang al-ma' wal kala, ya, padang ragut, air dan api. An-nasu syuraka, manusia itu kena berkongsi tiga. Al-ma' wal nar wal kala, atau kama qala Rasul. Manusia ini mesti berkongsi tiga. Ayo, jangan dimonopoli, jangan dimilik ataupun dimonopoli. Api dan juga padang ragut, dia menjadi hak seramai. Tapi sistem kapitalis, air di swasta, api di swasta, padang ragut di swasta. Jadi akhirnya adalah yang tak dapat, adalah yang dapat, maknanya kita kata dengan kualiti yang berbeza. Kerana apa? Kerana dimilik oleh kelompok syarikat tertentu. Memberikan keistimewaan untuk menjadi pemimpin turun-temurun, secara warisan, dilantik. Sedangkan dalam Islam pemimpin ialah pilihan, bukan lantikan. Should be elected, not appointed. Cakap Melayu tak faham, kok mau cakap orang putih? Pemimpin dalam Islam should be elected, mesti dipilih, bukan dilantik. Tetapi sistem pemimpin turun-menurun ni, puak itu, keluarga itu, itulah yang berlaku. Walaupun kewibawaannya tidak sampai kepada, maknanya kita kata keupayaan, sedangkan dia tidak upaya, tidak boleh memimpin, tapi tak apa, dia keturunan. Maka ini juga bagi Dr. Rusul Qardawi kepincangan sistem yang mesti diubah. Sebab dalam Islam, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah perintahkan kamu supaya serahkan amanah kepimpinan ini kepada ahlinya. Maknanya kalau bukan ahlinya jangan diserah, rosak.
Ya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah, kata Nabi. Kalau diserahkan sesuatu bukan kepada ahlinya, tunggulah kebinasaannya. Idza duyi'atil amanah, apabila amanah tersia-sia, apabila diserahkan kepimpinan bukan kepada ahlinya. Tapi dapat juga sebab turun temurun kepada keluarga tertentu. Termasuk kemungkaran yang mesti menjadi keutamaan pembaziran harta negara. Allahu Akbar. Satu ketika Saidina Umar ziarah Nabi, kira pak mentua lah. Pak mentua apa pula? Yalah, Nabi tu menantu, pasal Nabi kahwin dengan Hafsah, anak Saidina Umar. Jadi pak mentua datang ke rumah menantu Rasulullah, ya tak? Sahabat datang rumah Rasulullah lepas Zuhur, ya, Nabi tengah berehat-rehat. Bila datang pak mentua ni, sahabat Saidina Umar, bangkitlah Nabi. Bila bangkit, nampak berbekas-bekas badan Nabi, kerana rupanya Nabi tidur di atas pelepah tamar. Itu je lapiknya weh. Teroyak Saidina Umar. Teroyak Saidina Umar. Ketika itu sebenarnya Islam sudah kelihatan sebagai suatu kuasa baru yang akan muncul menandingi Rom dan Parsi. Ketika itu sudah banyak kemenangan-kemenangan dan kejayaan-kejayaan. Maka bila tengok Nabi masih lagi tidur di atas pelepah tu, maka Saidina Umar menawarkan untuk membuat tempat tidur yang selesa. Apa kata Nabi? Mali walid dunya illa ka'abiris sabil. Apalah sangat hidup di dunia ini bagiku, tidak lebih seperti orang yang nak menyeberang jalan. Bukan lama sangat. Ama tarda lahumud dunya walanal akhirah ya ibnal Khattab. Wahai anak Khattab, takkan kamu tak selesa bagi mereka, orang Parsi, orang Rom, biarlah mereka dapat kemewahan dunia, sedangkan kita yang kita cari ialah kemewahan akhirat. Apa? Sharing and caringnya Nabi sebagai pemimpin dengan kepayahan dan kesusahan rakyat. Tidaklah dia hidup cara yang elit, jauh beza, ya, daripada rakyat. Bukan begitu, ya. Jadi Nabi dapat, alhamdulillah, bersama dengan penderitaan rakyatnya. Ini kepimpinan, ya, bukan pembaziran harta negara. Allahu Akbar. Ya, kalau nak dihuraikan tu sekarang panjang ceritanya. Buka fail lain pula. Ya dah. Udah diserahkan balik pula dah. Ya, habis segala reta-reta yang diambil dari rumah tu udah diserah balik weh. Ya, tempang pincang besar dalam cara umat kita menilai sesuatu perkara, sehingganya mereka membesarkan perkara yang kecil, ya, meremehkan perkara yang besar, mendahulukan perkara yang kurang penting, melengahkan pula perkara-perkara yang sangat utama. Sebenarnya dalam suasana pandemik, apa keutamaan infrastruktur kesihatan? Ya, kerajaan Turki membina masjid, membina kita kata hospital lapangan, menambahkan, maknanya mencipta ventilators, mencipta 8 jenis vaksin, ya, untuk rakyat dia. Ini mesti menjadi keutamaan. Bukan masanya untuk bermewah-mewah dalam suasana yang seumpama ini, ya. Jadi macam kita lah, rumah tak apa ada beras, tak apa ada lauk, takkan nak nyambung rumah. Teman nak buat marmar lah, teman nak buat ni, lawakan sikit rumah. Mak beras pun habis, ngerokok dangkor. Macam mana pula nak nyambung rumah? Itu ceritanya, ya. Sekarang kalau nak dikaitkan tu, panjanglah ceritanya, ya tak? Panjanglah ceritanya. Macam mana boleh buat seri perdana, ditambah pula lagi seri perdana itu dengan kemewahannya, sedangkan rakyat di bawah ni bagaimana dalam suasana
pandemik ini. Allahu Akbar. Itu dia sikitlah terlepas. Jadi katanya di sini bagaimana melalaikan, katanya mengutamakan perkara sunat, ya, dan melalaikan perkara fardu. Kan saya dah cerita pada tuan-tuan bagaimana satu ketika ada satu jenazah di masjid lepas asar, tapi jenazah tu dah sampai dah sebelum asar, tapi imam tu wirid lepas asar tu punya lama. Saudara mara dah tunggu dah ni bila nak semayang mayat ni, semayang jenazah. Subhanallah, subhanallah, ya Allah. Patutnya lepas astagfirullah, Fatihah, lepas tu doa lah. Ngapa? Atau mayat dah nunggu lama, saudara mara dah nunggu lama. Mati hidup pun susah, mati pun susah. Mati kena tunggu wirid. Punya lama wirid. Ini fardu ni. Hari dah langit dah nak runtuh, deram hujan nak guruh. Subhanallah, ya apa ni, tak ada sensitivity tak? Tidak boleh, dia tak boleh begitu. Kita kena lihat konteks. Jangan hanya teks, tengok konteksnya, ya, tengok konteksnya, ya tak? Yang boleh subhanallah itu kalau dalam keadaan yang selesa, tak ada yang maknanya kita kata mendesak. Okeylah, bolehlah slow and steady like that. Ini ada benda yang lebih utama, yang mendesak, yang fardu ni, ya tak? Jadi katanya mengambil berat mengenai urusan kesalahan dosa kecil, membiarkan dosa-dosa kesalahan besar, sibuk bertikam lidah perkara khilafiyah, namun tidak mengambil berat mengenai pencabulan perkara-perkara fardu dan perkara-perkara wajib. Ya tak? Sibuklah, ya, masalah-masalah yang kecil-kecil ni tadi, ya. Fenomena gejala, fenomena cakap orang putih lah, fenomena ni tak? Gejala seperti ini menjadikan umat sangat memerlukan panduan, garis panduan, ya, bimbingan, iaitu fiqh keutamaan, kefahaman kita tentang keutamaan, ya, maknanya understanding in priorities. Mesti ada understanding, mesti faham mana yang lebih utama daripada yang utama, ya tak? Mana yang kurang utama, mana yang tak perlu diutamakan. Itu, ya tak? Itu kena mengambil kira, ya. Kadang-kadang ada satu trend, apa? Kita nak pontohkan masjid ni, kita nak buat masjid baru. Pasal ada lah orang dapat tu. Masalahnya yang nak kita bincang, memakmurkan masjid tu. Banyak tiang dari orang tu, macam mana nak buat tu? Bukan masjid ni belah Pasir Pendengung nun. Kan? Tak selesai masalah itu, kira nak roboh, nak buat masjid baru. Mereka tak reti. Ngapa? Kawan teman boleh dapat projek ni. Itu masalah. Sebenarnya yang diimarahkan lebih utama, ya tak? Ialah bagaimana nak meramaikan jamaah. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, Tuhan selalu sebut allazina yuqimunas solah. Tuhan tak sebut allazina yuqimunal masjid. Tak jumpa dalam Quran yuqimunal masjid, mereka yang mendirikan masjid. Yang ada ialah yuqimunas solah, mendirikan solat. Sebab bila ramai mendirikan solat, dengan sendirinya kita akan terpaksa membuat masjid dan membesarkan masjid. Yang ada pun Allah, ada. Itulah kadang-kadang kita pun baru lagi wiring udah roboh. Ini berlaku ni, kisah benar, ya. Tak payahlah cerita masjid mana, ya tak? Allahu Akbar. Jadi katanya di sini perlukan panduan, bimbingan tentang kefahaman fiqh. Fiqh itu maknanya kefahaman, ya, understanding, keutamaan, priorities yang dapat memberikan petunjuk, panduan dan senarai kerja, checklist, ya, yang lebih terancang. Kita tu begitu, ya tak? Maknanya dalam konteks masjid ini, apa checklist kita? Maka letak nombor 1, nombor 3, nombor 6, nombor 7, mesti letak grading. Apa yang tak selesai, ya. Sebab itulah
bagi kita cuba bagi peluang untuk maknanya ahli jamaah memberikan pandangan-pandangan. Tambah zaman sekarang lagi senang, buat je grup ahli jamaah kita, dah ada nombornya di situ, handphonenya ada nombor situ. Ada kalau nak buat grup WhatsApp dan kita dengar suara dari bawah, sebab perubahan tak semestinya semua dari atas. Boleh kita dengar pandangan-pandangan yang kita kadang-kadang terlepas pandang daripada bawah. So kita dah ada senarai, dia punya nombor telefon ada situ dah, maka kita boleh dengar apa suara-suara dari bawah. Sebenarnya lawan pendapat kawan berfikir, lawan pendapat adalah kawan berfikir, dan sebenarnya berbeza pendapat itu dimuliakan, asalkan kita beradab, beretika di dalam memberikan pendapat-pendapat. Jadi katanya senarai kerja yang terancang bagi mereka di dalam melaksanakan misi tugas di atas muka bumi. Jadi fikrul banna ini, pemikiran yang membina ini dipanggil fikrul banna, pemikiran yang membina, bukan meruntuh. Kritikan yang membina, bukan kritikan yang meruntuh, ini perlu ada, ianya berfungsi untuk memberikan kepuasan pemikiran, ketenangan hati. Kalau tidak, sentiasalah berkata-kata. Mana channel, mana saluran untuk orang bawah kemukakan kepada orang atas. Sebenarnya tak ada ruginya orang bawah kita mendengar pendapat orang bawah. Nabi sendiri pun dengar pendapat isteri-isteri. Satu ketika tu bila dapat bebaskan kota Mekah tahun yang ke-8 daripada penjajahan Quraisy, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan membebaskan kota Mekah, lalu Nabi kata kepada Aisyah, ingin kembalikan binaan Kaabah kepada qawaid Ibrahim, yang mana Hijr Ismail itu masuk dalam qawaid Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim qawa'ida minal bait. Jadi foundation masjid, foundation pada Kaabah tu termasuk Hijr Ismail. Tiba-tiba Aisyah kata, Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, innahum hadithul ahdi bil Islam. Ya Rasulullah, jangan, sebab mereka ni baru masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinillahi afwaja. Ni kamu tengok manusia masuk Islam berduyun-duyun ni, mereka ni baru masuk Islam. Kalau disentuh Kaabah ni akan timbul masalah. Jangan dulu, tangguh dulu. Nabi boleh dengar pendapat Aisyah. Maksudnya ada benda yang betul tapi tak betul pada masanya. Ada benda yang betul tak betul pada masanya. Ada benda yang betul tak betul pada tempatnya. Kita berniaga di simpang, traffic light, mengkala pula orang nak berhenti, barulah kena lundu dari belakang. Lundu tu kena langgar dah. Kita tak tahu, tulis dulu lundu. Macam mana mereka berniaga kat simpang ni, kat traffic light ni? Tengah apa? Kalau orang berhenti, mana mau orang berhenti? Orang nak leras je. Jadi niaga tu betul, tempatnya tak betul. Jadi ada benda betul tapi tempatnya tak betul. Ada benda betul, masanya tak betul. Jadi pandangan itu diberikan oleh Aisyah, Nabi terima. Sampailah sekarang Hijr Ismail itu masih di luar Kaabah. Kalau ikut qawaid Ibrahim tu, qawaidul minal bait itu ialah dia di dalam, dia tu di dalam. Itu nak menunjukkan Nabi meraihkan pendapat yang kedua, Jadi katanya di sini kepuasan pemikiran, ketenangan hati, jalan yang terang di dalam melaksanakan aktiviti yang telah disepakati tanpa ada rasa was-was. Jadi caring and sharing itu maknanya berkongsi visi dan misi itu adalah merupakan perkara yang dihormati dalam agama kita. Tajuk yang baru ialah hubungan antara fiqh keutamaan dengan fiqh yang lain. Tapi di sini bukan fiqh ibadat, bukan fiqh muamalat, bukan fiqh munaqahat, bukan. Apa hubungan misalnya di antara fiqh aulawiyat dengan fiqh muwazanat, dibahaskan.
Ya, apa makna fiqh muwazanat ni? Iaitu kita timbang bahawa sesuatu perkara itu banyak manfaat ke ataupun banyak mudaratnya. Kita bagi motor kepada budak tingkatan 1, banyak manfaatnya ke banyak mudaratnya, itu dipanggil muwazanat. Bagaimana kita nak menimbang sesuatu itu, apakah banyak manfaatnya ataupun banyak pula mudaratnya. Pengalaman saya masa di Saudi, satu ketika dihalalkan penggunaan motor kepada budak-budak tingkatan 1-2. Berlakulah kematian yang cukup banyak. Atau lantak dia melawan race. Atau padang pasir. Kan ada apa masalahnya? Sepanjang-panjangnya demo dah race. Maka akhirnya kerajaan membuat muwazanat, pertimbangan, haramkan untuk tingkatan 1, tingkatan 2. Pasal otaknya kecil, tak sampai, maknanya tidak seimbang dengan kelajuan, ya? Tak seimbang dengan kelajuan kenderaan itu. Otaknya tak cerdik, dikira nak ngilai, nak seronok je. Jadi risaulah kematian yang melampau ini akan memberi kesan yang buruk kepada demografi kependudukan, ya tak? Akhirnya demi menjaga maqasidus syariah, iaitu menjaga nyawa, nombor 2 menjaga nyawa, akhirnya diharamkan. Ini muwazanat. Ini muwazanat. Jadi bagaimana hubungan di antara aulawiyat dengan muwazanat? Itu contoh. Itu contoh. Kemudian di sana, di bawah pula, melakukan pertimbangan di antara pelbagai masalih ataupun maslahah. Kebaikan itu, ada kebaikan yang skillnya kecil, ada kebaikan yang skillnya besar. Skill ni maknanya size lah. Skill cakap orang putih, size pun cakap orang putih. Jadi bagaimana? Ya, bagaimana maknanya soal masalah, termasuk soal vaccination, termasuklah soal vaksin. Kalau nak dibahaskan, apakah maknanya masalahnya kecil ataupun masalahnya besar dalam soal vaksin ini. Ya, bagaimana kegusaran adik-beradik, ya, sehingga ada berlaku kekecohan pasal ada adik yang tak bagi abangnya balik. Kenapa? Kamu tak ada vaksin, abang tak ada vaksin, tak boleh datang tengok mak. Udah kelahi. Kesnya pasal vaksin ni tadi. Abang tak ada vaksin, tak boleh datang tengok mak. Atau maknya pun dah rindu kat abang pun dah rindu kat mak. Ya, tahu, tapi vaksin dulu. Pulung. Ini contoh maslahah, bahawa kita memikirkan bahawa perlu kita mengambil maslahah yang lebih besar. Ya, maslahah yang kecilnya ialah kita selamat tak vaksin, tapi orang lain belum tentu selamat. Ya, jadi maknanya di situ, apatah lagi mak yang berusia lanjut. Jadi lebih mudah terkena dan sebagainya. Jadi ini contoh bagaimana kita kata kaitan di antara kita kata fiqh aulawiyat dengan fiqh iaitu disebut sebagai masalih, ya, fiqhul masalih. Kita baca sikit, ya tak? Fiqh keutamaan ini mempunyai hubungan yang kuat dengan beberapa jenis fiqh yang lain. Fiqh di sini ialah kefahaman, ya. Fiqh di sini ialah kefahaman. Jangan kita kaitkan dengan muamalat ke, fiqh munakahat ke, fiqh ibadat ke. Tak, makna fiqh di sini ialah kefahaman. Seperti yang pernah kami sebutkan dalam karya terdahulu. Ini makna kita kena kaji pula lah karya yang terdahulu, mana kita tahu tak? Nah, fiqh ini katanya berhubung langsung dengan fiqh perbandingan yang telah kami jelaskan dalam kitab Aulawiyat Al-Harakah Al-Islamiyah, keutamaan tugas-tugas gerakan Islam. Apa? Gerakan Islam misalnya mesti tekankan soal akidah. Jangan dia asyik menekankan soal-soal yang cabang-cabang tapi akidahnya rosak. Tak boleh, mesti diutamakan yang lebih utama. Tuan-tuan ingat bagaimana 10 tahun Nabi, 13 tahun di kota Mekah, bukankah belum turun syariat
ya, belum turun syariat. Yang banyaknya ialah turun dari sudut ayat-ayat, surah-surah yang berkaitan dengan akidah. Sebab kalau syariat turun, akidahnya rosak, tak jadi apa. Dia sembahyang, akidah rosak, tak jadi apa. Amalan itu akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Wa qadimna ma amilu min amalin ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami bawa ke hadapan mereka di padang mahsyar apa amalan yang mereka lakukan, kemudian kami ubah menjadi debu-debu yang berterbangan. Sebab apa? Dia beramal tapi akidahnya rosak. Jadi bagaimana gerakan Islam mesti fokus kepada soal akidah dulu. Kalau kita fokus beramal tapi akidahnya rosak, tidak dibaiki, maka akhirnya sia-sia saja amalan. Kami telah menukilkan beberapa pandangan bernas daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, perkara penting yang menjadi asas bagi fiqh keutamaan. Pertama, melakukan perbandingan antara masalih, maslahah, manafi', manfa'ah, perbandingan kebaikan yang diperintah antara satu sama lain. Banyak mana lebih maslahahnya, ya. Saya ambil contoh gini tuan-tuan. Kalau kita yang kerja di pejabat tanah, kita tahu ada yang disebut sebagai right of way, ROW kan. Maknanya apa? Memanglah lot satu akan terjejas sebab sebahagian tanahnya akan diambil untuk buat jalan. 3 kaki ke belah sini, 3 kaki belah sini ke, tak tahulah tu. Tetapi masalahnya, masalahnya ialah memberikan keselesaan kepada lot yang kedua, memberi keselesaan kepada lot yang ketiga. Jadi caring and sharing. Kalau tidak, bagaimana nak melangsungkan kehidupan? Kalau hak individu, ya, mengatasi hak seramai, apabila bertembung di antara hak seramai dengan hak individu, maka hak seramai diutamakan, itu pun diminimalkan dengan pampasan. Ambil sikit, bayar sikit, kerajaan akan bayar. Contoh mudah, Masjidil Haram tuan-tuan, dulu tidak sebesar yang kita ada ni. Tapi lepas itu segala penempatan, segala kedai-kedai, semuanya terpaksa, ya, kita kata dirobohkan dan digantikan dengan pampasan, dan juga tanah yang sama luasnya di luar daripada tanah haram. Pasal apa? Perluasan Masjidil Haram diperlukan kerana orang datang bukan sikit-sikit. Dulu ada tahun-tahun 83, 84, 85 saya pergi tu, ada lagi pasar malam namanya, Sugulail. Sekarang mana ada dah. Dah tak ada dah, tak? Jadi kerana melihat maslahah dan manfaat yang lebih besar. Yang kedua, melakukan perbandingan antara mafasid, kemudaratan, al-madar, ataupun perbandingan semua kemudaratan yang dilarang antara satu sama lain. Itu yang saya sebut masalah motoris tadi, masalah motor kepada anak-anak yang baru tingkatan 1, tingkatan 2, itu membawa mudarat yang lebih besar. Memang ada masalahnya, tapi mudaratnya lebih besar. Melakukan perbandingan antara masalih dan mafasid, antara kemaslahatan, kebaikan, faedah dengan mafasid, iaitu kerosakan dan kemusnahan. Perbandingan antara semua yang baik yang diperintah, mudarat yang dilarang. Apabila terjadi pertembungan, maka bagaimana nak diutamakan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Maka hendaklah diutamakan untuk menghindari kerosakan daripada kita mengambil faedah daripada sesuatu, ya. Sesuatu tu, satu perkara tu ada padanya dua, faedah pun ada, mudarat pun ada. Ketika itu utamakanlah menolak kemudaratan daripada semata-mata mengambil faedah. Saya tahu, kita tahu ketum tu ada faedah, tetapi kerana otak kecil ni otak yang tak matang tu, maka menyebabkan digunakan dengan cara yang menyeleweng, penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Jadi kalau didapati peratus penyalahgunaan itu lebih besar daripada peratus betul gunanya, maka ketika itu diharamkan. Sebab apa? Rupanya lebih banyak salah guna.
Contoh, bukan marah tuan-tuan minum ketum. Ya tak? Tapi ya Allah ya Tuhan, ada kampung ya, sudah tak datang budak-budak muda untuk sembahyang Jumaat. Pelantak ketum. Ada kampungnya. Ya, sudah tak cukup orang nak sembahyang Jumaat. Budak-budak muda dijamu dengan ketum. Ada kampung ya. Bahkan pekan. Pembekalnya pun orang kenal weh. Pesara kaki tangan awam pula tu weh tak. Jadi udah penin masalah ya tak. Tak terbuat. Jadi bukan tak ada faedah pada ketum tu, ada faedah. Orang dulu-dulu berbendang apa semua, ketum lah minum di demo. Tapi bila mana mudaratnya lebih banyak, mafsadahnya, kerosakannya lebih banyak, kerana akal yang tidak matang mendedah, suka maknanya memudaratkan, suka menyalahgunakan, suka maknanya menyelewengkan faedah itu. Ketika itu datanglah fiqahnya mengutamakan untuk menolak kemudaratan daripada semata-mata mengambil manfaat dan faedah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita berhenti di bawah tu, melakukan pertimbangan di antara pelbagai maslahah, kemaslahatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.